takut dia okay, alright. Ni tak ada masalah. Okay, so you have to start with the Lewis structure of beryllium hydride ataupun apa-apa spesies yang diberikan. Baik, bila kita nak describe the hybridization process dan dalam kes ini only one central atom is present iaitu beryllium. So beryllium itu yang mengalami hybridization. Beryllium itu yang mengalami penghybridan. Okay, in order to determine the hybridization, you have to refer to the total number of electron groups around the central atom. Yang ini kita dah belajar awal-awal hari tu. Jadi kalau you tengok kat sini, single bond ataupun bonding pair kita kira sebagai satu. So there are two electron groups around the beryllium ataupun central atom. Jadi bila there are two electron groups around the central atom, kita sudah boleh tentukan the type of hybridization where beryllium akan undergo sp hybridization. Okay, proses penghybridan dia adalah sp. Apa maksud proses penghybridan dia adalah sp? Dia akan mix 1s orbital and 1p orbitals of beryllium. Okay, itu dari segi nak determine the type of hybridization. Okay, jadi saya harap pelajar, sebab kita terpaksa juga buat secara Google Meet terpaksa sebab tak ada pilihan. Okay, baik. Jadi sekarang pada masa yang sama, kita nak bercakap pasal hybridization ini, kita sebenarnya akan gunakan valence bond theory. Ini saya dah ajar dalam kuliah. Valence bond theory. Okay. Baik, valence bond theory ni dia ada sebut, dia bercakap pasal how the covalent bond is formed. Kita tahu covalent bond terhasil apabila berlakunya sharing of electrons between two atoms, iaitu non-metal dengan non-metal lah. Kita dah belajar sebelum ni, kalau covalent dia mesti terhasil daripada sharing of electron. Elektron berada pada orbital. Jadi macam mana dia nak share? Disebabkan elektron itu berada pada orbital, dia akan melibatkan overlapping of atomic orbital. Overlapping of atomic orbital itulah nanti yang akan menghasilkan covalent bond. Tetapi bila kita nak describe menggunakan valence bond theory ini dan melibatkan orbital overlapping, kita kena pastikan the molecular shape yang kita predict menggunakan VSEPR theory adalah sama. Kalau di sini, maksudnya kalau kita gunakan VSEPR theory, kita nak tentukan molecular shape bagi beryllium hydride, of course kita akan tengok electron group arrangement. Okay. So kita dah belajar electron group arrangement ni, maksudnya kita akan tengok the number of electron group around the central atom which is beryllium. Okay, which is beryllium. So oleh kerana dua, maksudnya electron group arrangementnya adalah linear. Jadi since only bonding pairs are present around the beryllium, jadi repulsion yang berlaku itu adalah antara bonding pairs and the repulsions are equal. Jadi disebabkan itu, the molecular shape-nya apa ya? Apa molecular shape bagi beryllium hydride? Tolong respon. Linear. Okay, linear. Dan the bond angle is 180 degree. Jadi ini adalah yang saya highlight di sini, kita gunakan VSEPR theory. So dia akan berkait dengan valence bond theory ni. Dia akan berkait. Okay, jadi sekarang in order to describe the hybridization process, kita nak describe macam mana? Apa kita nak buat terlebih dahulu selain kita lukis Lewis structure ni tadi. Okay, untuk kita describe the hybridization process, saya suggest pada pelajar, okay, saya cadangkan pada pelajar, you start dengan electronic configuration of the central atom and the surrounding atom, ataupun you boleh gunakan valence electron configuration. Tapi kalau tak mahir lagi nak terus buat valence electron configuration, jangan banyak cekadak, awak buat je electronic configuration yang penuh, full electronic configuration for the central atom, which is in this molecule adalah beryllium. Okay, so beryllium the proton number is 4. So sepatutnya dalam jawapan awak mesti ada benda ni. Apa yang saya buat, pelajar kena buat. Okay, tolong dengar cakap pensyarah. Sepatutnya daripada assessment you dah buat contoh, assignment, practical test, jadi pengajaran lah bila tak dengar cakap pensyarah kan. Okay. Baik, so this is the electronic configuration for beryllium. Okay, and the electronic configuration for hydrogen adalah 1s1. Okay, 1s1. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, jadinya bila kita nak bercakap pasal the formation of covalent bond, okay, covalent bond dekat sini adalah, alamak bergerak pula. Covalent bond dekat sini adalah yang ni,
dua single bond ini kan, bonding pairs itu, maka kita tahu ni adalah covalent bond mesti melibatkan sharing, and the formation of the chemical bonding iaitu covalent bond dalam kes contoh ini mesti melibatkan valence elektron sahaja. Jadi valence elektron untuk beryllium adalah 2 which alamak. Salah pen pula. Which occupy 2s orbital. Okey. Jadi sekarang ni oleh kerana beryllium yang mengalami hybridization, kita kena settlekan beryllium tu dulu. Okey, jadinya sekarang apa you perlu buat bila you dah ada electronic configuration, ini pun saya dah ajar, pastikan dah buat siapa tak buat memang rugilah. We have to use orbital diagram to describe the hybridization process. Jadi orbital diagram yang kita nak construct ni hanyalah untuk valence electron of beryllium sahaja. Jadi sebab itu kita akan start dengan ground state. Ground state ni saya suggest you tulislah ground state of siapa. Since beryllium yang undergoes hybridization, you tulis ground state of beryllium. Okay, dan kita dah belajar before this, if you want to use orbital diagram, kita boleh gunakan box ataupun line. Katalah saya nak gunakan box. Okay, baik. Jadi valence electron of beryllium, maksudnya ground state yang kita nak buat ni untuk valence electron sahaja. Valence electron of beryllium. Kena faham. Okay, jadi the valence electron of beryllium occupies 2s orbital ataupun 2s subshell. So dekat sini ada 2. Okay, ada 2 elektron. Tetapi disebabkan kita dah determine tadi, untuk memudahkan kita dah determine awal-awal the beryllium will undergo sp hybridization. Okay, jadi kalau kita refer balik Lewis structure ni, kita nak bercakap pasal how this covalent bond is formed. Jadi all single bonds adalah sigma bond. Jadi saya labelkan kat sini saya salah. Ni saya baru guna apps ni, jadi tak tersalah je. Okay, this is sigma bond. These are sigma bond. So there are 2 sigma bond. Dan kita dah tahu beryllium ni tadi mengalami sp hybridization. Itu yang pertama lah. Satu lagi, beryllium adalah element from period 2. Okay, bila beryllium adalah elemen daripada period 2, kita dah belajar bila n equals to 2, the allowed subshell ataupun allowed subshell tu mestilah 2s dengan 2p. Jadi kalau you tengok pada electronic configuration of beryllium ni, memang kita tulis 1s2, 2s2 sahaja, tak ada 2p. Actually beryllium ada 2p subshell, but it is empty. Sebab itulah saya akan masukkan di sini 2p. Saya akan label macam tu, tapi it is empty, kosong. Kenapa? Sebab dia adalah elemen from period tu, actually dia ada. Dan bila kita relate dengan hybridization, nanti dia akan melibatkan 2p subshell juga. Okay, itu dari segi ground state. Boleh ni? Jelas? Boleh. Okay, so now in order to form these 2 sigma bonds, okay, you nampak kat sini dalam proses nak menghasilkan 2 sigma bond ini, iaitu pada beryllium tu, okay, beryllium atom, the central atom needs 2 unpaired electron. Jadi sekarang pada ground state kita unpaired electron. Okay, saya tulis dekat sini unpaired electron. Unpaired electron. Unpaired electron maksudnya elektron yang tidak berpasangan. Tapi dalam kita punya ground state ni yang you nampak kat sini pada 2s orbital, ini adalah paired electron. Paired, maksudnya elektron yang berpasangan. Saya nak yang tidak berpasangan. So kalau ada 2 unpaired electron, beryllium needs 2 unpaired electron. So in order to get 2 unpaired electrons, okay, saya tak nak tanya banyak sangat sebab nanti you susah sebab Google Meet kan. So ada yang saya banyak explain. Okay, 1 electron from 2s orbital or 2s subshell is promoted to 2p, one of the 2p orbital. Jadi kita akan continue dengan step yang kedua, namanya promotion of electron. Di mana satu elektron itu, salah satu daripada 2s 2s elektron, elektron yang berada pada 2s itu, dia akan excited to higher energy level ataupun higher subshell, ataupun is promoted to one of the 2p orbital. Jadi sekarang pada 2s tinggal 1 elektron. Pada 2p subshell, since 2p subshell ni ada 3 orbital,
Okay, 2px, 2py, 2pz. So salah satu elektron daripada 2s sudah pergi kepada one of 2p orbital. Tak kisahlah 2px ke, 2py ke, 2pz. Jadi saya nak tanya, dah dapat belum dua unpaired elektron? Dah. Okay, dah ada kan? Okay, baik. So kalau dah ada, maksudnya ini baru proses in order dia nak hybrid. Okay, jadi sekarang bila sudah dapat benda itu, barulah hybridization pun berlaku. The process of hybridization. Apakah prosesnya? Dia nak form sp hybrid orbitals. Jadi proses itu kita namakan sp hybridization. Okay, ni kisah seram saya kata. Tapi yang ni mungkin you rasa okay. Ingat, kalau you dapat rujukan mana-mana pun, skema pun, you kena tahu explain. Explain tu macam yang saya cakap. Kalau kelas face to face, minggu depan saya akan tanya secara verbal. Okay, jadi macam mana nak hasilkan sp hybrid orbitals tu? Dia mesti mixing. Apa yang kena mix? 2s dengan one of 2p orbitals yang ada elektron tu. Jadi bila mixing 2 orbital ini, yang pure orbital 2s dengan 2p ni, orbital yang pure, yang original, maka terhasillah hybrid orbital yang baru. Berapa banyak yang terhasil? Okey, oleh kerana yang terbesar pula. Oleh kerana yang you mix itu, yang you mixing tu ada dua orbital, iaitu 2s dengan satu 2p, maka dia akan hasilkan dua hybrid orbital yang namanya sp dan sp. Nampak? Dua orbital lah sebab kita mixkan dua. Jadi dalam setiap sp hybrid orbital itu ada unpaired elektron. Satu. Okay. Dan yang you nampak dekat sini, 2p yang dekat sini ni kosong. Dan dia pun tak terlibat dalam hybrid. Oleh kerana dia empty, maka kita akan turunkan juga kat sini. Okay, buat juga dua bilik sebab dua bilik, dua orbital yang tinggal. So tulis sebagai 2p dan dia empty. Ingat, ini semua markah. Apa yang saya buat ni adalah how we are going to describe the hybridization process. Dan semua markah mesti betul. Kalau salah, sorry to say, bye-bye lah tak ada markah lah. Okay, jadinya sekarang kita dah dapat hybrid orbital itu. Jadi sekarang ini kita nak tunjukkan by using orbital overlapping how these orbitals overlap dan they are sharing the electron. Nampak dua benda kita nak tunjuk. Jadi sekarang ni kalau kita lihat untuk hidrogen, you tengok hidrogen valence electron. Dia ada satu valence electron. Jadi dalam beryllium hydride ni dia ada dua hydrogen atom. Maksudnya sekarang kita nak tunjukkan how these two sigma bonds are formed by using the sharing of electron dan juga orbital overlapping. Jadi maksudnya sekarang kalau you tengok pada hybrid orbital ini, kedua-dua elektron yang berada pada sp orbital itu akan share dengan hidrogen untuk form sigma bonds. Okay, so describing tu dah settle. Sekarang kita nak tunjukkan, illustrate menggunakan orbital overlapping. So kita dah tahu untuk sp bentuk dia linear. Saya dah tunjukkan ni. Secara asasnya ini adalah bentuk dia. Jadi kena tahu, nak lukis orbital overlapping ni tak boleh kecil-kecil. Buat besar-besar sebab you nak label. Kan? You nak label. Jadi sekarang kalau beryllium hydride ni tadi, kita akan jadikan molecular shape dia sebagai rujukan. The molecular shape tu sebagai rujukan dan juga pastikan orbital overlapping itu menghasilkan dua, kita kena label kan, there are two sigma bonds. Okay, since beryllium berbentuk linear. Jadi bentuk orbital dia macam mana? Bentuk hybrid orbital itu macam mana? Yang mana hybrid orbital? Yang ini. Ini adalah, ini adalah hybrid orbitals. Yang nama barulah. sp dan sp ada dua. Jadi sp bentuknya linear. So you have to draw it properly, clearly, dan bila label mesti nampak semua label itu. Dan pastikan size dia mesti sama lah kiri kanan tu sebab dia sp. Energi dia sama, shape dia mesti sama. Okay, yang tengah ni mesti bersambung. Tak boleh ada terpisah. Okay, so rasa okay kot. Dan labelkan. Tengok cara saya lukis. Bila dah lukis tu, kena label dulu. Jangan lukis overlapping baru nak label. Pening kepala awak kan. Okay, sp hybrid orbital bagi siapa? Bagi beryllium. Nampak?
Okay, dalam setiap hybrid orbital ni, kalau you tengok dekat sini, dekat apa tadi orbital diagram tadi, setiap satu ni, ni SP, ini SP, ada satu elektron. Jadi kita letakkan dulu. Katalah saya letak kat sini, ada satu, sini ada satu. Okay, and the sigma bond is formed when the beryllium contribute the electron in SP orbital. And then they share dengan hydrogen. So bila dia nak share, dia akan overlap. Overlapping itu akan melibatkan 1s orbital of siapa? 1s orbital of hydrogen. Mesti bentuk spherical. Okay, mesti tunjukkan spherical lah kat situ. Okay, jadinya sekarang labelkan dengan betul 1s hydrogen and then dalam tu ada satu elektron. Jadi bila dia share, the sharing elektron itu yang dekat tempat bertindih tu mesti opposite spin. Dan bila dia overlap, actually dia sharing, so dapatlah satu sigma. Okay, and same goes to the other one. Okay, so maksudnya sekejap, maksudnya you akan overlapkan kat sini 1s hydrogen dan dalam 1s itu ada elektron yang dikongsikan, they are sharing. Dan labelkan, nampak kat sini. Okay, so itu baru tunjukkan in terms of orbital overlapping. Nampak baru satu molekul ni tau. Tapi bila dia kata describe, you kena cerita, you kena explain. Bila kata describe, you kena explain. So sebenarnya rujukannya ada dalam nota kuliah tu. So yang pertama you boleh ceritalah. Kita cerita pasal how the sigma bond is formed. Ini okey lagi sebab tak melibatkan pi bond, tak melibatkan double bond ataupun triple bond. So contoh kita akan sebut each beryllium, hydrogen, sigma bonds. Okay, sigma bonds are formed by overlapping of sp hybrid orbitals of beryllium and 1s orbital of hydrogen atom. So apa yang saya tulis ni actually I'm explaining how the sigma bond is formed. Tadi saya illustrate menggunakan orbital diagram and orbital overlapping. Tapi explanation masih ada. Okay, untuk dia punya bond angle ke molecular geometry tu, actually saya dah explain dekat atas. Okay, dekat atas, dekat mana? Yang dekat sini ni, VSEPR ni. So that's why apa yang saya tunjuk ni mesti ada. Okay, is it clear hayat 6, hayat 7? Clear, madam. Okay, so kalau clear kita sambung. Okay, good. So kalau clear kita sambung dengan molekul yang seterusnya. Sekejap, molekul seterusnya adalah mana ni? BH3, boron trihydride. Okay, so Madam. ya. Nak tengok yang tadi, madam, yang tak sempat salin. Alah, itulah nanti tak nak tengok apa tu recorded. Cepat sikit. Apa pasal ada lagu tu kat belakang tu? Ngaji ke apa? Dah cepat sikit. Ada, madam. Okay. So kita sambung dengan ini adalah B boron trihydride. Okay, soalan B. Okay, so jadi sekarang you have to start with the Lewis structure. Buat satu-satu macam saya tunjuk, sebab kalau pensyarah tak tunjuk macam tu you all tak ikut dah. Sebenarnya kena belajar daripada apa yang ni, tapi dah tunjuk ni. Okay, lepas tu you kena tentukan number of electron groups around the central atom. So tentukan dulu type of hybridization. Okay, itu yang pertama in terms of hybrid. Jadi kalau kita lihat di sini, the Lewis structure for boron trihydride, saya harap semua pelajar dah lukis. Okay, jadi kalau saya lukis Lewis structure sahaja tanpa berkait dengan shape, ini dah Lewis structure-nya. Okay, jadinya dekat sini lah kan. Okay,
And kita nak tentukan the type of hybridization undergoes by the central atom. Since there are how many electron groups around boron? Ada berapa? Around boron ada berapa electron group? 3. 3. 1, 2, 3. They are all bonding pairs, right? So there are 3 electron groups. Jadi bila 3 electron groups, kita tahu the boron atom will undergo sp2 hybridization. Ini yang kita nak guna ni nanti. Okay, ini baru cerita tentang the type of hybridization. Jadi sekarang kita nak relate dengan molecular shape. So bila kita nak relate dengan molecular shape, kita akan gunakan VSEPR theory. Okay, VSEPR theory maksudnya apa? Kita akan tentukan electron group arrangement. Okay, electron group arrangement. So if there are 3 electron group, okay, what is the electron group arrangement? Yang lain respon lah. Dekat chat box pun tak apa. Trigonal planar. Okay, trigonal planar. Okay, so tulis kat sini trigonal planar. Okay, and since all electron groups that present around boron adalah all bonding pairs, so the repulsions are equal. Therefore, what is the molecular shape? Apa dia molecular shape je? Trigonal planar. Okay, trigonal planar. Jadi, untuk kita nak explain or describe the hybridization process, kita akan refer kepada molecular shape trigonal planar tu. Jadi, pastikan lukis molecular shape-nya. So, ini adalah boron trihydride. So, this is the molecular shape which is trigonal planar. Okay, sekejap. Dan dia punya bond angle nanti adalah 120. Sorry. So dekat sinilah BH3. So the bond angle is 120. Okay. So lepas tu saya dah tunjuk ini contoh kedua ya. Ini contoh kedua. You have to start with the electronic configuration of boron and hydrogen. So the electronic configuration of boron pastikan ada dalam jawapan awak 1s2, 2s2, 2p1. And hydrogen macam biasalah 1s1. Okay, baik. Jadi oleh kerana yang mengalami hybridization adalah the central atom, okay, the central atom. So we are going to construct orbital diagram for the central atom. Jadi of course kalau kita cakap pasal orbital diagram, kita akan start dengan ground state. Okay, ground state. Ground state of siapa? Ground state of boron. Okay, jadi yang kita nak buat ni adalah melibatkan valence sahaja. Okay, jadi ground state of boron, valence elektron itu berada pada mana? Berada pada 2s, ada 2 elektron, and dia berada pada 2p. One of 2p orbitals occupied by 1 electron. Okay, itu ground state of boron. Jadi sekarang dah ingat kita hanya buat untuk valence elektron sahaja. Valence elektron sahaja. Okay. And by referring to the molecular shape of the boron trihydride, you can see there are 1, 2, 3 sigma bonds. You nampak kat sini dekat molecular shape ni saya dah letak 3 sigma bonds. In order to form 3 sigma bonds, boron needs 3 unpaired electron. Sekarang baru ada 1. So in order to get total 3 unpaired electron, 1 electron from 2s orbital is promoted to one of the 2p orbital. Jadi berlakulah step seterusnya yang dinamakan promotion. Okay, promotion of electron. So now the 2s orbitals occupies by 1 electron and 2 of 2p orbitals ada terisi occupied by electron. Jadi kat sini 1, 1. Jadi sekarang you boleh nampak kat sini total kita sudah ada 1, 2, 3 unpaired electron. Elektron yang tidak berpasangan. Dan kita dah tentukan tadi bahawa boron will undergo
sp2 hybridization. Jadi kita nak hybridkan dia sekarang. So in order to do the process, kita kena faham konsep mixings of 2s and 2p orbitals. Okay, jadi proses itu dinamakan sp2 hybridization. Okay, jadi selepas kita mix, of course orbital baru terhasil. Berapa banyak orbital baru terhasil? Oleh kerana kita mixkan 3, maka akan ada 3 orbital yang terhasil lah dan mempunyai nama yang baru. Namanya adalah sp2, sp2, sp2 hybrid orbitals. So di dalam setiap sp2 hybrid orbitals itu occupied by 1 electron, 1, 1. Okay. Jadi yang satu lagi tu, yang kat sini ni, dia adalah empty orbital. So kita turunkan saja dan labelkan sebagai 2p empty. Jadi yang kita nak gunakan untuk describe dalam menggunakan orbital overlapping adalah yang ini. Di mana you sepatutnya dah nampak bila contoh kedua ni dan saya dah terangkan dalam lecture, inilah yang akan share dengan hidrogen untuk form the sigma bonds. Okay. Jadi konsepnya masih sharing, cuma nak melibatkan overlapping. Okay. So now since kita dah tentukan tadi the molecular shape is the trigonal planar, ini trigonal planarnya. Jadi kita kena tahulah bahawa sp2 hybrid orbitals ini dia punya shape adalah trigonal planar. Yang ni. Ada 3 loop sebab ada 3 hybrid orbital. Jadi kita nak lukis yang tu sekarang. Okay. Kita nak lukis yang tu sekarang. So this is BH3 kan. Okay. Jadi saya lukis dulu dia punya molecular shape BH3. Sebab ini asas untuk kita lukis. Okay. Dan there are 3 sigma bond. Saya labelkan dulu sebab senang nanti nak check. Okay. Jadi pastikan lukis overlapping tu besar-besar ya. Jangan kecil. Nanti labeling tak nampak tak ada markah. Baru padan muka. Okay. Jadi sekarang sp2. Dia ada 3 orbital. 1. Okay. 2. Dan yang ini 3. Pastikan saiz dia lebih kurang sama. Bila dah lukis bentuk dia tu, labelkan dulu. Ini adalah boron punya atom, central atom. Dan orbitalnya adalah sp2. sp2, sp2. S huruf kecil, P huruf kecil. 2 tu adalah superscript macam kita buat kuasa 2 tu. Penulisan mesti betul. Okey, dan kalau kita refer kepada orbital diagram ni tadi, setiap satu sp2 hybrid orbitals ada terisi dengan 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Elektron itu kita letakkan dulu. Okey, so sini 1, 1, 1. Okey, so now kita nak tunjukkan how the sigma bonds are formed. Kita tahu dia akan share dengan hidrogen punya valence electron dan kita kena tunjukkan dalam konsep valence bond ni masih melibatkan orbital overlapping. Jadi let's say I use different colours. So katalah saya guna warna hijau untuk represent the 1s hydrogen. Pastikan dia spherical ni macam lonjong lah pula. Spherical. Okay, and then you labelkan ini adalah 1s, ini adalah hydrogen atom dan pastikan dia share the electron. Dekat tempat dia bertindih mesti ada opposite spin. Okay, sharing, overlap, 1 sigma terhasil. Okay, itu konsepnya. Next, benda yang sama sebab surrounding atomnya masih sama. Okay, draw the 1s hybrid, 1s orbital of hydrogen. Labelkan atomnya, labelkan orbitalnya, and then nak tunjukkan sharing mesti ada opposite spin di tempat overlap dan hasil overlapping will produce 1 sigma bond. Okay, dan untuk yang satu lagi sigma bond sama juga. Okay, 1s hydrogen. Okay, sharing the electrons, so opposite spin, overlap and 1 sigma bonds. Okay, baik. Jadinya sekarang mesti explain lah sebab dari segi VSEPR theory saya dah include dekat atas ni tadi. Nanti saya akan beri recorded meet ni juga jangan risau. Dari segi valential electron pair repulsion theory saya dah masukkan dekat sini ni. So ini juga adalah ini adalah describing. Ini pun mesti ada.
Ini adalah describing. Okay. Jadi sekarang yang kita nak describe how the sigma bonds form. Jadi macam tadi. Okay, boleh tak berikan ayat dia? Each boron hydrogen sigma bonds are formed by apa kelas? Overlapping of siapa? Overlapping of 1sp2 with of beryllium. Apa dia? Boron. One gelak. One sp2 1sp2 hybrid. Hybrid orbitals of boron. atom. Okay, boron atom and one And s orbital of H atom. Okay, good. One s orbital of hydrogen ataupun hydrogen atom. Jadi kebanyakan calon biasanya dia hilang markah, antaranya adalah sebab dia tak buat yang bawah ni. Okay. Ingat soalan tu describe. Okay, any question for BH3? Ada soalan? Dah, siapa nak salin cepat sikit. Okay, dah. Dah. Saya nak tukar slide ni. Dah, madam. Okay. So what is the next molecule, class? CH3F. CH3F. Dini ada Dini. Dini. Mana Dini? Dia ingat dia boleh terlepas lah tu. Tak ada je terlepas. Kejap saya nak tambah muka surat. Saya baru gunakan benda ni jadi saya tengah belajar. Okay. Boleh lah ni. Okay. So now we have CH3F, betul? Okay. Alamak. Mana saya punya notability? Sekejap. CH3F. Betul Faizul, CH3F? Betul, madam. Menjajah cari mic. Okay, Lewis structure. Apa lagi nak kena ada ni kelas? Apa dia? Number of electron groups. Number of electron group. Okay. Lepas tu, mesti tentukan apa dulu? Type of Hybridization. Okay, so make sure you punya Lewis structure betul. Ingat saya dah tak akan ajar lagi Lewis structure tu. Memang kena kuasai dah sekarang. Jadi kalau saya lukis Lewis structure, untuk lukis Lewis structure saya dah sebut dia boleh lukis macam-macam lah sebab Lewis structure does not represent the actual molecular shape. Jadi so this is the Lewis structure for CHF3. Okay, and you can see here there are 1, 2, 3, 4 electron groups around the carbon atom. Kenapa saya fokus carbon? Because carbon yang akan undergoes hybridization, and since there are 4 electron groups, the type of hybridization is apa dia? sp3. sp3. Okay, thank you Yamin. Okay. Lepas kita dah settlekan benda ni, settlekan dulu VSEPR theory tu, nak tentukan molecular shape. Jadinya sekarang kita akan tengok electron group arrangement. Okay, electron group arrangement. Lepas tu kita akan tentukan based on repulsion tu, barulah kita boleh dapat molecular geometry or molecular shape. Okay, since there are 4 electron group, the electron group arrangement juga adalah the electron group arrangement is tetrahedral. And since only bonding pairs are present around carbon, the repulsions are equal between these bonding pair. So what is the molecular geometry? Apa molecular shape dia? Tetrahedral. Okay, tetrahedral with bond angle 109.5 degree. Okay.
So kita dah settlekan the type of hybridization and the VSEPR punya relationship. Okay, so now continue with the electronic configuration of each atom, the central atom and the surrounding atoms. Sebab sekarang kita ada dua surrounding atom yang berbeza. Okay, jangan risaulah ayat 6, saya tak buat sampai 2 jam. Nanti kan habislah pula awak punya bateri tu kan. Tapi jangan tidur Minggu depan saya tanya tak boleh jawab, jagalah. Baik, Ni tak madam. seram lagi ni. Ni tak seram lagi ni. Ya bagus. Siapa Baik, Bajul? bos. Bos minggu depan tak siap baru tahu bos awak macam mana. Saya siap, Okey. bos. Okey. Siap bos. Tunggu nanti. Okay, carbon. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. Okay, since kita ada dua surrounding atom, so kita tulis juga untuk hydrogen is 1s1. And untuk fluorine, since the proton number is 9, so the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. Jadi kalau kita lihat di sini, valence electron bagi karbon adalah 4 which occupy 2s and 2p subshell. Okay, itu kita settlekan dulu. Untuk surrounding atom jangan fikir dulu. Sebab kita akan settlekan hybrid bagi karbon. Okay, so bila dah settle, kita describe the process. We will start with the ground state. Okay, ground state of carbon. Okay, dan kita akan melibatkan valence electron sahaja sebab kita nak cakap pasal bonding itu form. Okay, jadi kita tahu daripada electronic configuration, the valence electrons for carbon occupy 2s and 2p. Betul Ainul Mardiah? Hello, Ainul Mardiah ada? Menjajah dia cari mic ataupun dia buat tak tahu je. Soleha ada Soleha? Ada, madam. Betul tak? 2S2, 2P2 ni yang saya lukis betul tak? Betul. Okey, baik. Okey, saya terlupa oleh kerana kita nak relate dengan molecular shape tetrahedral di kan kelas, lukis dulu molecular shape dia siap-siap. So tetrahedral, jadi sepatutnya CH3F adalah bentuk dia tetrahedral macam ni. Saya dah lukis kat sini. Okay, how many sigma bonds around carbon? Tengok saya punya molecular shape ni, Lewis structure atau molecular shape ni ada berapa sigma bonds? 1. Ada 4. Okay. Apa pula 4 electron group? Saya tanya berapa sigma bond, dia jawab 4 electron group pula. 4 sigma bond. Saya cakap 4 lah, madam. Tak, awak cakap 4 tapi saya ada dengar yang kat belakang tu suara-suara 4 electron group. Entahlah kelas lain kot ataupun makhluk lain yang masuk dalam meet ni. Okay. How many unpaired electron yang kita ada dekat ground state ni sekarang? Baru berapa ni? Dua kan? Betul? Betul. Total nak berapa? Total masih ada berapa unpaired electron? Nak Ada 4 unpaired electron. Kata ada 4. Okey, jadi apa perlu buat? Apa perlu buat? Untuk dapatkan 4 tu. Promotion. Promotion of electron. From which orbital? 2S ke 2P. From 2s orbital. Sebab kalau you faham, you kena cakap ayat tu. One electron from 2s orbital is promoted to one of 2p orbital. Itu ayatnya sepatutnya. Tapi tak apalah, nampaklah macam boleh lah. Macam boleh cakap sebabnya dia cakap promote tu sepatutnya betul lah kan. Okay. So now, you nampak bila kita dah promote, so total we have 4 unpaired electrons here. Okay, tapi belum lagi menghasilkan hybrid orbital. So in order to hybrid, kita akan mix 2s and all 2p orbitals. Kenapa? Sebab kita dah determine dari awal-awal dia akan undergo sp3 hybridization. So barulah kita lakukan prosesnya yang dinamakan sebagai sp3 hybridization. Pastikan check ya. Nanti saya bagi recorded meet tu, tengok balik. Check apa you lukis, apa you buat dengan saya buat sama ke tak. Kalau tak sama, baiki. Add on dalam jawapan ataupun buat yang baru. Okay, so now kita ada 4 lah.
terhasil sebab kita mixkan total 4 orbital. Okay, jadi 4 bilik kena buat 1, 2, 3, 4. Jadi setiap satu itu adalah sp3, sp3, sp3. You buat besar sikit kotak dia sp3. Nampak? Semua sp3. Okay, jadi dalam sp3 hybrid orbitals ini occupy by 1 electron. Jadi ketika ini tidak ada 2p orbital yang empty lah, semua telah digunakan and it is involved in the hybridization. Okay, baru bercakap pasal describing. Okay, saya habiskan sampai sini. Nanti the next class kita akan sambung yang lain Okay, sebab mengambil kira penggunaan data ke wifi ke bateri pelajar. Tapi okey lah, kita dah buat tutor. Faham ni ayat 6? Faham? Faham, madam. Faham. Okey. Faham. Engkau kalau nak habis kelas faham je kan? Okey, sekarang ni sp3 bentuk apa? sp3 hybrid orbital bentuk apa? Shape dia. Pat. Hello? Bentuk apa? Tetrahedral. Tetrahedral. Mesti lukis tetrahedral. Okey, jadi kena lukis. Kita bukan belajar lukis bunga tolong kita lukis hybrid orbital tau. Jadinya sekarang we start to illustrate the sp3 hybrid orbitals. So mesti shape dia sp3. Okay, ada pelajar semalam lah ada kelas lain saya suruh buat kat depan, bila dia lukis overlapping tu tak nampak tetrahedral tau. Actually it is wrong. Walaupun you lukis kat overlapping, contoh lah kalau pelajar tu tak tahu, you ambil molecular shape ni kan, CH3F tu, you gunakan dia asas sebagai nak buat tetrahedral. Nampak tak saya buat ni? Dia sepatutnya beginilah. Okay, yang saya dah buat dekat CH3F tu. So jadinya kita akan gunakan asas itu untuk buat. Sepatutnya begitulah. Alright. Okay. Ini tapi janganlah lukis macam ni. Ini saya tunjukkan kalau pelajar tu tak nampak macam mana nak buat tetrahedral. Actually kita dah tentukan molecular shape tu mesti nampak tetrahedral. Macam ni. Okay, jadi sekarang kita pun buat so tetrahedral 1, 2, 3 and 4. Okay, kalau kat whiteboard senang sikit. Jadi sekarang ini adalah hybrid orbitals bagi carbon. Okay, nak label kat tepi boleh, nak label kat tengah ni pun boleh macam saya buat. Pun tak ada masalah. Dan labelkan dulu setiap satu ni adalah sp3. sp3. Kejap ayat 7, sp3, sp3. Okay, by referring to the orbital diagram ini, you nampak bahawa dalam setiap satu ini, it occupies by 1 unpaired electron. Okay, so now kita nak tunjukkan how the sigma bonds between carbon and hydrogen form. So kalau you tengok pada gambar molecular shape saya buat ni tadi, mestilah melibatkan 1s orbital of hydrogen. So tiga daripada orbital ini akan sp3 hybrid orbitals akan overlap dengan 1s of hydrogen. 1s adalah spherical. So kita buatlah 1s. Okay. Okay, saya buat dia punya shape dulu Nanti saya letak elektron dia. 1s hydrogen, 1s hydrogen. Okay. Sekejap. Sekejap saya padam dulu. Sabar. Ini tadi ada 1. Okay. Jadi sekarang dia akan share elektron. Dia share. Bila share, kita kena tunjukkan dia elektron tu adalah opposite spin. Bila dia share, overlap, dia akan hasilkan sigma bonds. Okay. Settle untuk ikatan carbon dengan hidrogen. But now, dia ada satu sigma bond yang terhasil bila carbon, sp3 hybrid orbitals of carbon overlap dengan fluorine punya orbital. Orbital yang mana akan terlibat? Kalau you tengok untuk fluorine ni, of course yang akan terlibat adalah 2p, one of the 2p orbital. Sebab 2p dia ada 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang inilah akan share untuk hasilkan sigma. Jadi apa? One of the 2p orbital. It could be 2px, boleh jadi 2py, boleh jadi 2pz. Yang penting 2p orbitals. 2p bentuk apa 2p? Dumbbell kan?
Nampak? Dumbbell. Jadi tupi untuk fluorine ni tadi adalah kita labelkan fluorine tupi. Tak label salah. Dan dalam tupi ni kalau you tengok dekat sini saya highlight ada satu unpacked electron. Jadi unpacked electron itulah yang akan share dengan elektron dalam sp3. Okey, tolong kan saya ruang tu ni. Lama. Sekejap. Okay, sp3 tu betul kan? Maka dia akan menghasilkan sigma bonds. Alright? Okay, jadi dia punya explanation saya nak you buat sendiri by referring to the lecture notes and contoh yang saya dah tunjukkan tadi. Boleh? Boleh madam. Okay, nanti saya akan beri yang recorded ni dalam group tapi jangan bergantung pada recorded sangat. Actually once fokus. Online ke apa memang kena fokus. Memanglah tak sama macam face to face. Face to face pun sama juga, tak fokus juga. Kadang-kadang tak buat juga. Tapi jangan sampai tak buat langsung. Okay, jadi nanti untuk kelas akan datang iaitu hari Ahad kan. Kita akan sambung dengan molekul yang lain iaitu untuk soalan ini kita akan sambung dengan PF5. Lepas tu kita akan sambung dengan yang bawah ni ion. Saya harap pelajar buat terlebih dahulu buat dulu dan saya nak masuk yang ada pi bond ni. Tak apalah biar lambat. Sebab ikutkan sampai minggu ke berapa. Yang penting pelajar tahu. Okey. Boleh Okay, so terima kasih untuk you punya commitment and cooperation. I will send the attendance after this. Tolong isi Google Form tersebut. Boleh kelas? Boleh bos. Boleh. Okay. Boleh. Alright, so thank you dan saya akan end the call Okay, thank you kelas. Okay, thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Faiz saya 9 kena salam.